Nombor 3, apabila ulama terlupakan sebuah hadis semasa dia membuatkan keputusan. Dan ini sekali lagi sangat susah. Bagaimana seorang ulama boleh terlupakan hadis? Okey, tunggu dulu. Saya ni boleh memberitahu anda dalam kapasiti saya yang sangat kecil ini. Saya bukannya lah membandingkan diri saya dengan mana-mana imam ini. Saya dapat memberitahu anda bahawa terdapat banyak kali bahawa saya menghafalkan hadis. Tapi ketika saya diajukan soalan, saya tidak dapat membawakan hadis itu ke hadapan untuk jawapan itu. Saya tidak dapat mengaitkannya atau saya terlupa atau semacam itulah. Tapi subhanallah, sebaik sahaja saya balik, saya dapat ingat pula. Dan kemudian saya memanggil orang itu kembali kan. Kerana kadang-kadang ada je kat situ. Tapi kadang-kadang tidak ada, terlupa. Betul. Anda kadang-kadang tidak dapat menghubung kaitkan kepada kejadian atau semacamnya. Dan Imam Ad-Dihlawi mengatakan bahawa Nabi SAW lupa. Okey, bilakah beliau SAW lupa? Dalam solat misalnya, Nabi SAW setelah selesai solat beliau lupakan ayat. Dan beliau berkata kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, "Mengapa kamu tidak mengingatkan aku ayat itu? Kenapa kau tidak mengingatkan aku ayat?" Oleh itu, dia menyangkakan bahawa Nabi SAW hanya sengaja tinggalkannya atau dibatalkan. Dan Nabi SAW berkata, "Tidak, aku ni pun manusia. Kadang-kadang aku lupa." Jadi untuk mengatakan bahawa A'udzubillah, bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa Malik atau Abu Hanifah atau Syafi'i atau Ahmad boleh lupa? Itu semua tak betul. Atau untuk mengatakan itu mengenai mana-mana sahabah atau untuk mengatakan itu mengenai mana-mana ulama. Dan subhanallah, sekali lagi dengan sahabah. Kita dapat tahu satu ketika itu, Umar ibn Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, mereka keluar travel dan mereka bangun tidur dalam keadaan janabah. Bermakna mereka perlu melakukan ghusl. Mereka perlu mandi. Sekarang, inilah masalahnya. Semasa perjalanan ini dan ada caravan ini, mereka berdua perlu melakukan ghusl dan tidak ada air. Jadi apa yang mereka buat? Adakah mereka melakukan tayammum? Apa yang mereka buat? Apa yang anda lakukan sekiranya anda perlu melakukan ghusl dan anda menaiki kapal terbang ke dan tidak ada air di sink? Apa yang kamu buat? Kamu tak solat. Apa hukumnya? Apa keputusannya? Baiklah, saudari juga, apa yang anda buat masa untuk tuhur anda, kesucian anda, tidak ada air? Anda melakukan tayamum, kan? Macam mana kamu melakukan tayamum? Adakah kamu meletakkan tanah di seluruh badan kamu atau adakah anda hanya melakukan dengan tayamum biasa? Tayamum biasa, kan? Baiklah. Jadi macam mana terdapat hukum itu? Okey, Umar dan Ammar radhiyallahu anhum ajma'in tidak tahu apa yang harus dilakukan dulu. Ammar radhiyallahu anhu kan, anda tahu tak apa dia lakukan? Dia mula berguling-guling di atas tanah. Kan? Dia kata tak ada air, jadi dia menggunakan kiasnya. Dia berkata, okey, tayamum untuk uduk. Tapi kami tak tahu apa yang harus dilakukan untuk ghusl. Jadi aku akan melumurkan tanah di seluruh badan aku. Jadi dia mula berguling-guling atas pasir. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, tak maulah. Tak boleh jadi ni. Aku akan hanya melakukan ghusl ketika aku pulang. Dan aku akan qada'kan salat. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi mereka berdua ni tentang hal ini berpendapat berbeza sama sekali. Kan? Walaupun dengan sahabat Nabi SAW. Okey, mereka datang kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW ketika dia ditanya mengenai hal itu, Nabi SAW beliau ketawa. Dan beliau berkata, "Ya Ammar, ia sudah memadai untuk kamu hanya dengan tayamum. Tepuk tanah dengan tangan kamu dan lap wajah kamu. Kamu ni tak perlu berguling-guling atas tanah." Ammar radhiyallahu anhu, dia memberitahukan orang tentang hukum ini dan seterusnya. Dia menyebutkan kejadian ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika dia adalah khalifah dan dia mendengar bahawa Ammar memberitahukan orang bahawa mereka tidak perlukan melakukan ghusl jika mereka tidak mempunyai air. Dia perlu menjelaskannya. Oleh itu, dia panggil Ammar. Dan dia cakap dengan Ammar, "Apa itu kamu memberitahu orang ramai?" Dan dia berkata, "Ingat tak kejadian itu semasa kita travel dalam perjalanan dan ada rombongan caravan dan kita dua tak tahu apa yang perlu dilakukan untuk ghusl." Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Oh, okey, aku ingat." Bermakna, aku ingat kejadian itu sekarang. Jadi Ammar membawanya kembali kepada perhatian Umar radhiyallahu anhu untuk ingatkan peristiwa kejadian itu berguling-guling atas tanah itu. Dari situlah aku memperolehi hukum ini.
Dan apa maksudnya ialah Ammar ketika dia pergi ke Nabi SAW dan bertanya kepadanya tentang hal itu, Umar radhiyallahu anhu tidak hadir di situ kan. Tapi pada dasarnya Ammar pergi dan dia mengingatkan Umar tentang kejadian itu. Dan dia memberitahunya apa yang berlaku dari itu. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adakah kamu pasti wahai Ammar?" Dan dia berkata, "Ya." Dan Ammar berkata lagi, "Lihat, okey ni, jika kamu mahukan, aku tidak akan memberitahu sesiapa lagi." Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak. Jika kamu yakin bahawa ini yang Rasulullah SAW memberitahu tentang kejadian itu, oleh itu teruskan dan kongsikannya. Tak ada masalah, kamu boleh terus mengajarkannya. Jadi, itu nombor 3.